Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi hari ini insya-Allah. Tajuk mukjizat Quran. Tajuk mukjizat Quran. Ada satu tajuk yang tak tahulah, saya tak pastilah, mungkin bersempena dengan nuzul Quran kot. Esok nuzul Quran. Kita sambut nuzul Quran ni 17 lah. Wallahu alam. Selalu orang tanya kenapa sambut 17? Adakah 17 tarikh turunnya Quran? Sebab Quran ini dia turun ni ada peringkat-peringkat dia. Sebab itu bila Quran, dia vocabulary paling banyak dalam dunia. Sebelum tu saya cerita dulu, vocabulary paling banyak dalam dunia adalah bahasa Arab. Banyak. Wa kadzalika ja'alna Qur'anan Arabiyya. Allah pilih bahasa Arab pula untuk explain tentang agama ini. Ada sebab. Jadi dia terkesan dengan kemukjizatan Al-Quran. Bahasa Arab pun jadi satu bahasa yang luar biasa. Jadi tuan-tuan, bila Quran dia turun, dia berbeza dengan dia berbeza dengan kitab-kitab yang lain. Kitab yang lain dia turun sekaligus, tetapi Al-Quran dia turun beransur-ansur. Cuma proses turunnya Quran, dia ada peringkat langit ke langit sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu yang orang tanya selalu bila masuk 17 Ramadan, orang pun baca ayat Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya anzalnahu, kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kalau kita ikutkan, Nabi suruh cari Lailatul Qadar 10 malam terakhir. Kan? Nabi kata iltamisuha taharrau, carilah malam-malam yang terakhir dan carilah malam-malam yang ganjil. Tapi dalam Quran sebut kami turunkan Quran pada malam Al-Qadar. Patutnya nuzul Quran ni mustahil lah 17 Ramadan. Patutnya dia 21 dan ke atas sepatutnya. Tapi kenapa kita sambut 17? Ada macam-macam pandangan. Ada yang kata bila Al-Quran menyebut Yaumul Furqan wa Yaumul Taqal Jam'an, hari di mana Allah turunkan Furqan. Furqan ini Quran. Nama lain bagi Al-Quran adalah Al-Furqan, Al-Zikri, Al-Kitab. Ini nama lain bagi Al-Quran. Jadi Allah turunkan Furqan Yaumul Taqal Jam'an, hari di mana pertemuan dua pasukan. Jadi orang kait dengan peristiwa Badar. Maka Al-Quran turun tarikh sama dengan peristiwa Badar, dan cek balik peristiwa Badar berlaku 17 Ramadan. Ini ada pandangan-pandangan lah. Ada hadis sebut Quran turun 24 Ramadan. Jadi bila kita cek balik, Allah bila nak guna istilah menyebut tentang turunnya ayat kepada kitab-kitab yang lain, Allah akan menggunakan istilah anzalna, bukan nazzalna. Tapi dalam surah Al-Qadar, tiba-tiba Allah menyebut anzalnahu, kami turunkan Al-Quran dengan menggunakan istilah anzalna. Dia ada beza, bahasa Arab ni beza sikit. Nazzalna, anzalna. Dia bukan anzalna Nasir tu, itu pelakon. Anzalna turun hujan lebat, turun hujan renyai-renyai. Turun sekaligus, turun beransur-ansur, ada beza. Contoh Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitab, nazzala 'alaikal kitab, kami turunkan Quran.
nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Bila Taurat dan Injil, Quran kata anzala. Bila Quran sebut nazzala. Banyak ayat begitu. Tiba-tiba dalam surah Al-Qadar disebut inna anzalnahu. Kenapa guna istilah turun banyak, turun sekaligus? Maka ulama menyebut Quran ini daripada Allah, turun kepada satu tempat nama Lauh Mahfuz. Bal huwa Quranun Majid fi Lauhin Mahfuz. Quran ini dekat Lauh Mahfuz, kemudian turun ke langit dunia, ataupun dinamakan Baitul Izzah. Jadi daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah dia turun sekaligus. Maksudnya peristiwa 22 tahun Nabi SAW. Nabi jadi Rasul umur 40 sampai umur 63. Tempoh wahyu ni lebih kurang dalam 22 tahun 22 bulan lah. Kita kata 23 tahun. 22 tahun berapa bulan lah, 22 bulan macam tu. Kita kata 23 tahun. Bila turun daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah sekaligus. Semua konten yang terlibat selama 23 tahun dia turun sekaligus. Cuma daripada Baitul Izzah turun kepada Nabi Muhammad, dia turun selama 23 tahun. Beransur sikit. Sedangkan kalau ikut takdirnya, takdir Allah telah tetap lebih daripada 50,000 tahun sebelum daripada kelahiran kita semua. Tak apalah, maksudnya kalamullah. Ini kalamullah. Ini ketentuan Allah. Jadi hari ini kita pun tak mau cerita nuzul Quran banyak-banyak. Saya nak cerita mukjizat Quran. Sebab katanya kemarin pun Ustaz Syekh Karim pun dah cerita dah pasal Quran. Hari ini kita cerita Quran. Tak ada masalah. Quran ni tuan-tuan kena pride, kena bangga. Kita tak perlu malu untuk kita cakap kepada orang, siapa-siapa pun, aku ini bersama dengan Al-Quran. Dia salah satu kitab yang berani kata dia betul, dan dia berani kata orang lain salah. Tuan-tuan kena bangga satu kitab Quran ni, dia berani kata dia ni betul, dia ni terbaik daripada dulu, hari ni, dan akan jadi terbaik sampai bila-bila. Kita tesis PhD tak berani cakap macam tu. Saya punya kajian saya yang ni terbaik ni, tak ada kajian lebih baik daripada saya. Okey, mungkinlah. Tapi kita nak cakap sampai bila-bila pun, siapa pun tak boleh challenge saya punya kajian. Tak berani cakap. Quran tu, dia kata Omar, dia baca surah dia baca kitab Zabur. Dia kata, ya Rasulullah, aku teringin nak baca Zabur, aku teringin nak baca Injil, aku teringin nak baca Taurat. Nabi kata, yakfi bil Quran, cukup dengan Quran. Quran dah cover dah yang dulu-dulu, dan Quran sampai yaumil qiyamah. Jadi kita boleh rasa seronok dengan satu kitab yang dia berani kata dia betul, dan dia berani kata dia tak ada salah. Saya tak berani kata saya tak ada salah. Saya tak berani suruh tuan-tuan cari salah. Kalau tuan-tuan cari salah, confirm jumpa. Betul tak? Hanya yang sempurna saja berani mencabar orang lain. Ini Quran. Sebab itu dia mula-mula muqaddimah Al-Quran surah Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Dia mulakan dengan mention masa ni. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la. Dia kata dengan nafi dulu. Apa maksud nafi? Nafi ni dia tidak sama dengan mendakwa. Contohlah, kitab ini kitab yang jelas, dzalikal kitab al-mubin. Betul tak? Ini kitab yang nyata. Boleh. Tapi dia mula dengan juzuk yang pertama. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la. Ada beza, tuan-tuan. Sebab itulah agama dulu, orang kafir Quraisy dia tak suka dengan Nabi Muhammad. Bukan sebab Nabi Muhammad suruh kepada Islam, tapi sebab Nabi Muhammad sebut satu perkataan saja, La ilaha illallah. Yang tu kami tak boleh terima. Sebab tu yang dalam surah Qul ya ayyuhal kafirun tu kan, lakum dinukum waliyadin. Mereka dia berdeal dengan Nabi Muhammad, ya Rasulullah, boleh tak ya Rasulullah, hari ni hang sembahlah agama kami, besok kami sembah pula Tuhan hang. Tukar-tukar. Kita dah tengok bergaduh sangat, tak payah gaduh lah. Ni hari ni kami sembah Tuhan hang, kita tukar-tukar. Datanglah ayat Quran, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Sebab kalimah la ilaha illallah ni kalimah menafikan satu yang tak dapat diterima. Quran dia mula dengan dzalikal kitabu la raiba fi. Dia bukan kata tidak ada silap, dia kata tidak ada keraguan. La raiba fi. Itu Quran pula dia pula cabar kita.
Daripada dulu konsisten sampai hari ni. Tuan-tuan mainlah isu apa pun. Dulu orang kata kat kita Islam is teroris. Berapa puluh tahun dulu ataupun hari ni orang kata Islam tak setara gender lah contoh. Islam menganiaya kanak-kanak lah, atau kanak-kanak kita tak strong ke dan sebagainya. Mungkin. Tapi kalau tuan-tuan baca, ini adalah sistem nilai zaman sekarang. Zaman sekarang orang tak suka perang. Orang kata siapa suka perang, itu negara-negara yang zalim contohnya. Tapi kalau ikut zaman Rom, Parsi dulu, orang kata orang yang kuat itu hebat. Sistem nilai dulu dengan sekarang tak sama. Sebab itu Quran dia tak cabar isu-isu kecil tu. Dia cabar sampai hari ni, konsisten dia cabar. You bawa lah, you kata you betul pun, you bawa satu benda je aku minta sampai hari ni. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau ikut turutan Al-Quran dia cabar, am yaquluna naftara qul fa'tu bi suratin mithlih. Bawa satu surah yang boleh sama dengan Quran, bawa mai. Dia cabar lagi, kalau kamu tak boleh am yaquluna naftara qul fa'tu bi 10 suwarin. Tak boleh satu surah, bawa 10 surah. Mula-mula dia kata 10 surah. Tak boleh 10 surah, dia turun ayat yang berikutnya, surah Yunus ayat 38. Dia kata bawa mai satu surah. Tak boleh satu surah, bawa mai kepada aku sebahagian daripada surah. Last sekali dia kata apa? Sesungguhnya kamu semua ni tidak mampu untuk menandingi Al-Quran, walaupun kamu himpunkan segala jin untuk lawan dengan Al-Quran, tidak mampu. Itu yang tuan-tuan kalau bincang isu apa, orang duk takut-takut kan, takut jin kan, orang kata baca kan, baca jin, dia pun takut. Memang dia tak boleh dengan Quran. Mainlah dengan mana pun, apa benda pun, dengan syaitan apakah, dengan Quran tak boleh. Saya confident dengan Quran tak boleh. Cuma Quran pun dia sebahagian daripada wasilah. Kita berdoa, kita doa dalam benda-benda ghaibiat ni, kalau Allah nak bagi, Allah bagi. Kalau Allah tak bagi, tak bagi. Sama Tuan-tuan sakit, tuan-tuan baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, sakit, tak sembuh, tuan-tuan janganlah condemn. Kita pergi klinik pun kadang tak sembuh. Betul. Jadi dia sebahagian daripada perawat, syifa boleh. Tapi bila kita baca Quran, kita kena baca bukan dari sudut yang kecil. Apa tu? Macam nak gempa bumi. Nah. Boleh Ustaz? Sini, ini. Saya punya ke ataupun ada apa-apa ke? Saya tutup pun ada lagi. Bukan, maknanya ni Okey. Jadi bila tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan kena bangga. Satu kitab yang berani kata dia betul dan dia kata orang lain salah. Dia boleh cakap orang lain salah. Dan dia suruh cari silap dia. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau kamu tadabbur Quran, kamu cari, kalau dia bukan daripada Allah, mesti ada silap. Saya cakap, saya pun tak berani cakap. Mana-mana kitab dalam dunia yang berani cabar orang macam tu? Hanya Quran saja berani. Satu kitab yang tuan-tuan baca ni, dia bukan sekadar kitab hukum. Kita selalu sebut Quran itu kitab hukum, kitab hukum. Muhammad Abdul Wahab Khalaf, ulama besar dalam usul fiqh, kata tak lebih daripada 500 ayat cerita hukum. Ada kitab khas tentang ahkamul Quran, Al-Jassas. Dia karang berapa ratus ayat saja cerita hukum, padahal dia ada 6,236 ayat. Al-Quran bukan semata-mata hukum. Ada ketikanya Al-Quran adalah cerita Ashabul Kahfi, cerita Ashabul Ukhdud, cerita Ratu Balqis, cerita Zulkarnain, cerita Maryam, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa. Cerita macam-macam cerita, 1/3. Quran juga bukan setakat itu. Quran cerita tentang langit, was-sama'i dzatil buruj, was-sama'i wat-tariq, wan-najm, demi bulan, demi bintang, wasyams, demi matahari. Quran cerita tentang darat, al-barri. Quran cerita tentang laut, al-bahari. Quran sebut tentang samak. Quran sebut tentang ikan. Quran sebut tentang binatang, al-baqarah, An-Naml, An-Nahl, Al-Ankabut, Al-Fil. Quran sebut macam-macam. Quran sebut buah-buah. Quran sebut a'nab. Quran sebut at-tin, az-zaitun. Quran sebut tentang buah-buah akan jadi lain-lain color, akan jadi lain-lain rasa. Quran sebut kekuasaan Allah SWT, Allah jadikan lain-lain. Kita makan durian musangking, rauk dengan jelebu tak sama. Betul tak? Tuan-tuan cuba bayangkan durian sekarang. Kau tak mau bayang bulan-bulan puasa ni. Apa kan harum manis kan? Orang boleh mempelam harum manis. UPM tanam tak jadi. Bawa mai tanah sebiji, rupanya ada angin tak kena. Allah sebut, aku jadikan
berbeza-beza rasa. Allah jadi dalam surah Hud cerita tentang manusia yang berbeza-beza, orang yang berbeza-beza. Tetapi Turki, saya duduk Turki, orang muka lain. Risau saya ni. Saya rasa mikrofon centralized tu tak buka ke no? Saya dapat rasa lah setakat ilmu pejin saya ni. Dia punya mikrofon centralized dia buat pengumuman tu, dia buka, dia tak tutup kot. Betul tak Ustaz? Rasa-rasa macam tu. Kena bagi tahu dekat technician. Takut tuan-tuan pun tak konsentrate. InsyaAllah. Baik, kita cerita tentang Quran. Saya cerita tentang satu kitab yang mana kekal. Banyak lagi benda. Kita tak main lagi mukjizat ni, baru cerita tentang satu kitab yang cabar, satu kitab yang berani mencabar. Hanya yang kuat, hanya yang betul yang berani mencabar. Saya sebut satu kitab yang bersifat al-hayah. Dia bukan setakat hukum, dia bukan setakat cerita, dia bukan setakat cerita langit bumi, tapi dia cerita tentang kehidupan. Tuan-tuan baca Quran sekarang, bukan baca Quran waktu mati. Mati orang baca kat kita. Nak baca Quran sekarang. Sebab itu Quran adalah al-hayah, adalah kehidupan. Ulama kata masuk dalam laut, lagi dalam laut lagi banyak ikan kita dapat. Lagi banyak kita, lagi dalam kita pergi masuk dalam Quran, lagi banyak manfaat kita dapat. Ulama tafsir sebut, berpuluh tahun aku mengajar tafsir. Syekh Salah Fatah Khalidi dia kata, aku berpuluh tahun mengajar tafsir. Setiap kali aku mengaji, aku jumpa benda baru. Mukjizat Quran. Tuan-tuan baca satu kitab yang Dr. Yusuf Qardawi kata tak pernah berlaku dalam sejarah. Paling ramai orang hafal satu kitab namanya Al-Quran. Budak kecil boleh hafal, orang tua boleh hafal, budak muda, laki boleh hafal, perempuan datang haid boleh hafal, orang buta boleh hafal. Cerita kitab lain, agama lain, tak ada orang hafal. Kita ni Selangor saja, MBI bagi berapa? Ni ada perangkaan lagi ni. Perangkaan, luah, lagi apa lagi? Ustaz apa Ustaz? MBI ni. Apa dah? Taqwa. Jaguar, taqwa pula dah. Ada macam-macam. 27,000 yang sedang hafal Quran, yang bagi tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun apa, zakat kepada hafiz Quran. Berbelah-belah ribu, 20,000 lebih Selangor saja. Tu belum kira India, Pakistan, Bangladesh, berapa ramai hafal Quran. Kitab lain tidak ada orang macam ni. Satu kitab yang dia hafal secara mutawatir. Di riwayat mutawatir ni bermaksud ramai-ramai hafal, kemudian dibukukan. Mustahil ramai-ramai berpakat untuk berbohong. Mustahil ramai-ramai berpakat dan semua hafal benda yang sama berbohong. Baca silap sikit, beza-beza sikit je, beza dekat qiraat, itu diterima. Dan Nabi sebut Sab'ul Mathani. Nabi sebut tentang ada ayat-ayat bacaan yang dibaca dengan berbeza, tapi semua sama, baris sama, ayat sama, surah sama, susunan sama, ejaan sama. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami jaga daripada dulu sampai bila-bila. Kita bahasa Melayu pun ada banyak ejaan dah bertukar. Bahasa Inggeris pun banyak tata bahasa tukar. Quran tidak. Itu tuan-tuan seronok bila kita baca Quran. Baru kita rasa seronok. Wow, kita sedang baca satu kitab yang mana daripada dulu sampai hari ini pencabarnya dah beribu pencabar. Pencabar sudah hilang dan mati. Quran tetap kekal. Salman Rushdie kita kenal dululah, zaman kita kecil-kecil kenal nama Salman Rushdie. Mana pergi dia? Duduk kat US. Idea dia mana? Idea competition tu. Dia kata tak mau lawan lah, tak payah lawan lah. Tak lawan terus. Ini diceritakan dalam riwayat sampai tak berani nak lawan. Zaman moden, ingat lagi dalam 20 tahun sudah lah. Saya ingat saya waktu kita kenal internet. Zaman tu internet lama dah, tapi Malaysia pun baru nak masyhur internet kan. Waktu tu mak ayah jaga password, kita tak tahu. Sekarang kita ada password, mak ayah tak tahu. Zaman tu tuan-tuan, kita dengar orang kata internet bahaya sebab ada surah palsu. Kalau tuan-tuan ingat tak ingat, kita tak tahulah. Ada surah palsu. Saya ingat lagi. Surah Al-Muslimun, surah Al-Afdal, surah Al-Haya, surah Wasaya. Orang pakat cakap dalam internet ada surah palsu. Memang betul ada surah palsu. Di US dia orang buat surah palsu. Ada betul. Mana surah tu? Surah tu pergi mana dah? Habis. Tak ada dah, habis dah. Viral set orang nafi. Sebab kita ada jutaan orang hafal Quran. Yang menjaganya Allah SWT melalui jalan-jalan dada-dada orang yang menghafal, melalui orang yang menulis, melalui orang yang menghafal, melalui orang yang mencetak Quran, dijamin oleh Allah SWT. Jadi bila kita dapat satu kitab yang specially, kita nak bagi rasa seronok, nak bagi rasa-rasa nak baca selalu, nak kaji selalu,
Sebab itulah adanya perkataan mukjizat Al-Quran. Walaupun mukjizat Al-Quran ini, perkataan mukjizat itu tidak ada dalam Quran. Dalam Quran dia sebut burhan, ayah, tanda-tanda. Perkataan mukjizat tidak ada dalam Quran. Tetapi dia satu mukjizat azim, mukjizat yang agung. Setiap banyak mukjizat dalam dunia ini, banyak mukjizat kepada orang-orang yang tidak cerdik. Banyak mukjizat dalam dunia kepada orang yang tidak cerdik. Sebab itu adalah agama ni disuruh banyak fikir. Dia suruh jadi cerdik. Orang kata cerdik pun tak beriman buat apa? Betul dah, betul. Tapi dalam Quran dia kata berapa ramai orang yang tak beriman kerana tidak cerdik. Kena jadi orang cerdik. Orang bodoh tak wajib sembahyang. Orang gila wajib sembahyang. Mumayyiz, budak-budak kecil dia wajib tak sembahyang. Kena cerdik. Macam mana cerdik? Bila cerdik baru boleh faham agama. Jadi Al-Quran dia bagi kepada orang cerdik. Sebab kebanyakan mukjizat untuk orang yang tidak cerdik. Apa maksud dia? Mukjizat yang bersifat hissi. Belah bulan. Nak kena fikir tak? Tak kena fikir. Air keluar daripada jari Nabi. Ada tak memerlukan cara berfikir? Oh, macam mana air keluar daripada jari Nabi? Tak, benda tu pelik. Keluar daripada jari Nabi. Habis? Apa lagi? Mukjizat Nabi Musa, fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Lempar tongkat. Orang tengok, oi, ajaib. Ajaib. Tapi Quran dia bukan macam tu. Dia bukan jenis pelik-pelik. Dia jenis suruh fikir kebenaran Quran. Kaji Al-Quran. Kalau datang orang cerdik macam mana pun dia kaji, dia akan jumpa kebenaran. Kan mujizat banyak jenis-jenis pelik-pelik. Kalau kita orang yang jenis suka kagum-kagum benda pelik ni, memang dia tak kaji, memang dia percayalah. Tapi Quran tidak. Dia bukan macam tu. Sebab itu tuan-tuan baca Quran, kaji Quran, berinteraksi dengan Quran. Dia bukan ada unsur-unsur magical, miracle pelik-pelik. Dia miracle dari sudut kebenaran. Ada benda yang datang, tetapi dia bukan qat'i, dia zanni. Apa qat'i zanni? Qat'i itu pasti, zanni itu masih lagi boleh diperdebatkan. Tuan-tuan, saya bagi contoh. Rumah tuan-tuan terbakar. Tiba-tiba terbakar, semua terbakar. Quran tak terbakar. Tuan-tuan buat apa? Ambil gambar, viral, betul tak? Tuan-tuan akan cakap apa? Tengok, Quran tak terbakar. Itu untuk apa? Ya, untuk kita. Kita nak rasa kebesaran Allah. Allah nak tunjuk ni kat aku ni, Quran aku tak bakar ni, untuk kita. Tapi nak debate dengan cendia kawan kafir, tak boleh. Itu bukan hujah. Kalau tidak satu rumah orang Kristian terbakar, tiba-tiba Bible tak terbakar, tuan-tuan nak kata apa? Dia bukan hujah agama, dia hujah sebagai untuk macam kita makan kurma ajwa kan, belah-belah dulu nampak kalimah Allah. Biasalah kat biji kan. Kalimah Allah. Untuk kita, Allah tunjuk kebesaran Allah SWT dalam kurma ajwa ni, ada kalimah Allah. Kita pun tak apa untuk kita. Tapi nak jadi hujah dengan orang lain, Islam agama yang benar, tengok ni dalam biji kurma ni ada kalimah Allah. Dia tak boleh. Kalau tidaklah tuan-tuan belah temikai, tiba-tiba lambang salib, tuan-tuan nak kata apa? Nampak dekat langit, nampak lambang salib, tuan-tuan nak kata apa? Langit nampak kalimah Allah, kita katalah oh Islam, Allah tunjuk kat kita kan. Okey, kat kita okey. Kita okey. Sebab itu Quran dia bersifat afkar, pemikiran. Orang debate, orang lawan, orang cari silap, beribu orang. Dah mati dah idea-idea itu. Quran tetap kekal. Mai zaman dulu orang cerita mukjizat pasal sejarah. Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Kisah kebenaran Al-Quran cerita tentang perang Rom dan Parsi. Rom akan kalah. Quran kata apa? Dia akan kalah. Tapi dia kalah sekejap saja. Fi bid'i sinin. Bid'i itu bermaksud tak sampai 10. Memang betul 9 tahun kemudian dia menang balik. Fi adanal ardi wa hum min ba'di ghalabihim. Pada bumi yang rendah. Ada orang buat kajian di mana perang Rom dan Parsi itu, di Jericho, dekat Baitul Maqdis. Sebahagian yang menyebut mungkin itu antara kawasan paling rendah dalam dunia, Jericho. Quran sebut, oh dulu cerita tentang sejarah. Orang pun kagum dengan sejarah. Mai tahun 70-an sampai hari ni, orang panggil orang pakat cerita mukjizat Quran menurut sains. Ingat tak? Maurice Bucaille, semua pakat cerita pasal sains. Itu masih zanni, dia belum qat'i. Tapi dia seronok lah untuk kita kaji.
Cerita tentang apa? Tentang fafataqnahuma, teori Big Bang. Ingat tak lagi? Teori Big Bang, orang bincang isu wanita yang mengandung. Wanita yang mengandung, dalam perutnya ada nama nutfah, ada nama alaqah. 40 hari yang pertama nama nutfah, 40 hari yang berikutnya nama alaqah, 40 hari yang berikutnya nama mudghah. Ulama zaman dulu dia tak bincang isu ni. Dia kata, okey, biji benih nutfah, lepas tu 40 hari berikutnya alaqah, ni darah dalam bahasa Arab, 40 hari berikutnya mudghah, ni daging. Habis kat situ saja. Tapi bila buat kajian hari ni, ulama bincang, kenapa Allah gunakan alaqah, darah, sedangkan bahasa Arab darah itu damun. Damun bahasa Arab, hurimat alaikumul maitata wad dama, dam, darah. Tapi kenapa Allah gunakan alaqah? Cek balik, rupanya bukan darah biasa, darah yang pekat, yang melekat. Alaq, melekat tu orang perempuan pregnant, dia kata melekat, kan, contohlah darah yang melekat di dinding rahim. Subhanallah, Allah tak guna istilah banyak, vocabulary bahasa Arab banyak. Dia darah juga, tapi darah beza. Damun mengalir, alaqah darah yang melekat, tergantung. Daging dalam bahasa Arab lahmun. Kenapa digunakan istilah mudghah? Dulu kata daging lah, daging. Tapi bila cek balik, mudghah dia bukan daging biasa, dia daging yang seperti dikunyah, macam zygote. Orang buat cek balik. Ini antara benda istilah-istilah yang orang nampak kehebatan. Dr. Maurice Bucaille buat kajian pasal Firaun, Ramses mana tak? Dia kata itulah yang dikatakan Nabi Musa berdepan dengan Firaun, inilah Firaun dia. Cek dalam badan, Bible tak sebut benda ni, tapi Quran sebut dia mati dalam laut. Cek buat kajian DNA, dalam badan Firaun itu ada kesan garam, dia masuk Islam. Ini zaman mukjizat Quran menerusi sains. Dia buat kajian, surah Yunus sebut Allah akan kekalkan tubuh badan ini. Zaman Nabi pun tak tahu ada kubur-kubur yang macam hari ni kita pergi tengok dekat Mesir ni. Sebab Mesir punya raja-raja dulu ada beza. Ketika zaman Nabi Musa digunakan istilah Firaun, ketika zaman Nabi Yusuf digunakan istilah Al-Mulk, Malik. Ada beza. Raja ada perkataan-perkataan berbeza. Maksudnya zaman beratus-ratus tahun. Beratus tahun, beza-beza. Bila mai zaman Nabi Muhammad, Nabi pun tak tahu dekat bawah piramid tu ada kubur apa, Ramses ni. Tapi dalam surah Yunus kata Allah akan kekalkan untuk jadi tanda bagi orang-orang yang beriman. Hari ini ada mumia, jumpa. Orang pun kaitkan, inilah kehebatan Al-Quran menerusi sains. Banyak lagi lah ayat Quran contoh tentang mukjizat Quran. Kata faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Apa dia? Kalau Allah nak bagi kita jadi baik, Allah bagi dada kita lapang. Tapi kalau Allah nak menyesatkan kamu, Allah akan jadi kamu sempit dada, seumpama kamu yas'adu fis sama, kamu naik tempat tinggi makin sesak nafas. Nabi pernah tak naik Gunung Everest? Pernah tak Nabi naik Gunung Everest? Tak pernah. Mana main statement ini? Jadi orang buat kajian menunjukkan, wah, Quran 1400 tahun dahulu dah cerita tentang naik tempat tinggi, oksigen kurang. Tapi dia masih lagi zonni. Apa maksud zonni? Zonni ni bermaksud boleh didebatkan. Sebab itu kalau hari ini orang cerita tentang teori sains, mukjizat Quran dikaitkan dengan sains, kita boleh seronok, kita boleh debate untuk memenangkan agama ke, boleh debate untuk cerita kebenaran Al-Quran. Tapi benda itu kita kena sebut, dia masih lagi boleh diperdebatkan. Takut-takut kajian kita mungkin hari ini betul, kajian sains lah, tak lama lagi mungkin kajian dapat dapatan yang baru. Wallahu a'lam. Sama macam orang bincang marajal bahraini yaltaqiyan, air laut tidak boleh bercantum, air tawar dan air masin. Apa lagi mukjizat Quran sains yang selalu duk sebut-sebut? Ustaz, apa lagi? Apa dia? Peristiwa hujan, macam mana fal asifati asfa, macam mana awan Allah kumpulkan, macam mana kami serap wak bawa angin, ar-rih bawa sampai ke bukit naik balik wak tu bagi kepada awan. Kalau Allah nak jadikan hujan itu lebat, Allah akan bawa angin dan kumpulkan awan-awan. Sebut. Kalau Allah nak jadikan hujan itu renyai, maka Allah datangkan angin dan angin itu akan
cerai-beraikan awan-awan hujan, jadi tak lebat. Subhanallah. Siapa sebut 1400 tahun dulu ada cerita tentang awan. Saya nak cerita mukjizat satu-satu ni tuan-tuan. Saya MBI ni saya kena puluh cepat sikit. Yang 150 kena habis lah. Yang ni mukjizat dia banyak. Mukjizat Quran dia banyak. Yang tu sign, yang tu ada cerita banyak. Hari ni orang cerita bab coding. Kod number. Dia kira habis. Dia kira habis macam nuzul Quran contohnya. Tapi yang ni coding, yang ni salah satu coding yang diceritakan zaman dulu lagi oleh ulama tafsir. Dia kira habis. Okey, berapa ayat ni tambah ayat ni jadi berapa, tambah ayat ni jadi berapa. Kira bila mana Al-Quran mengatakan bahawa subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perkataan Masjidil Haram dan perkataan Masjidil Aqsa dengan ayat yang paling terakhir sebut tentang Masjidil Haram dalam surah Taubah tak salah. Isra juzuk ke berapa, Taubah surah ke berapa, juzuk ke berapa. Perkataan Masjidil Haram yang ada dekat surah Taubah dan perkataan Masjidil Aqsa yang berada di surah Isra, orang tengok balik berapa beza ayat nak pergi ke situ. Kaklik kat 700 lebih lah, lebih kurang. Ada kira saya dah buat ni, saya dah ceramah mukjizat 3 jam Ustaz. Saya nak bagi kecil sikit. Orang kira berapa? Hati. Kira-kira dia buat kalkulat. Kalau buka Google Earth, ikut jarak direct tanpa ikut jarak jalan, kan? Ikut jarak direct daripada Mekah sampai Masjidil Aqsa, jumlah sama dengan bilangan ayat. Tu orang kata coding ni. Hari ni orang kira macam-macam. Sama, 700 lebih juga. Orang sebut tentang perkataan yang dikatakan dalam Quran tentang bintang Sirius. Bintang Sirius, dia orang kalkulat pula berapa jumlah ayat, kalkulat jarak dia dengan bumi, kalkulat sama. Orang kira. Zaman sekarang orang teliti sampai tahap macam tu. Dia masih qat'i, dia masih zanni, dia masih lagi boleh didebatkan. Tapi seronok kalau nak kaji Quran ni. Nak kaji, contohnya orang bincang tentang perkataan Al-Quran. Al-Hayah, hidup, 145 kali disebut. Sama banyak dengan perkataan Al-Maut, mati, 145 kali disebut. Al-Har, panas, sama banyak disebut dengan perkataan Al-Bard, sejuk, 4 kali dalam Quran. Al-Kufur dan Al-Iman, kufur dengan iman, sama banyak 17 kali. Al-Jahru dan Al-Alaniyah, terang nyata. Alaniyah, terang nyata. Al-Jahru, terang nyata, 16 kali disebut dalam Quran. Al-Ujub, membanggakan diri, dengan perkataan Al-Ghurur, orang yang sombong dan angkuh, dalam Quran sama banyak 17 kali disebut dalam Quran. Az-Zakah, zakat, dengan Al-Barakah, sama banyak disebut 32 kali dalam Quran. Al-Kafirun dan An-Nar, kafir dan neraka, sama banyak disebut dalam Quran 154 kali. Banyak lagi. Even orang buat kajian bahasa dalam Quran sebut Al-Barri, barri itu daratan, dengan Al-Bahri, bahri itu lautan. Barri sebanyak 13 kali disebut dalam Quran. Barri, daratan. Fil barri wal bahr, daratan 13 kali disebut dalam Quran. Bahri 32 kali disebut dalam Quran. Tak sama kan? Satu 13, satu 32. Tak sama. Tapi bila orang cek balik, 13 daripada 32, berapa persen dua-dua tu orang cek balik? 70 adalah bahri, lautan, bilangan dia 32. 13 adalah 30%. Maka kajian hari ini pun menunjukkan daratan ada 30%. Lautan yang ada dekat bumi hari ini ada 70%. Tu orang kira sampai tahap macam tu lah. Bila orang kaji coding. Zaman dulu cara lain. Zaman dulu sebab syair, orang kagum dengan Quran sebab bahasa dia cantik. Sebab itu bila Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia baca Quran, dia pergi dekat pasar, dia tahu kalau siapa mengaji zaman tu dekat Kaabah, mengaji Quran depan Kaabah, dia akan kena pukul. Zaman tu zaman awal, siapa semayang, kadang-kadang sahabat Nabi, dia semangat tau. Dia bila masuk Islam, dia semangat, dia jadi izzah, dia seronok, dia nak pergi baca Quran dekat depan orang ramai. Dia nak pergi cakap dekat orang kata dia masuk Islam. Macam Abu Zar Al-Ghifari tu. Dia ni gangster kampung Ghifar. Dia main Mekah. Dia duk ingat dia gangster lagi.
Dia masuk Islam, dia jumpa Nabi, dia masuk Islam, dia kata, ya Rasulullah, aku nak pergi announce aku masuk Islam depan Kaabah. Nabi kata, tak payahlah, selagi kena ni. Dia pergi kat town tu, dia pergi cakap, pergi jerit depan orang ramai. Macam kat Shah Alam ni, mana tempat orang kumpul? KNS? Ha? Mana? Dataran. Tak tahulah dataran kan. Dia pergi kumpul, dia kata, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia ingat dia gangster. Dia tak jumpa gangster Mekah. Gangster Mekah pukul dia. Tu yang Ibnu Mas'ud pun tutup dia, jaga dia. Tapi bila mai dekat Ibnu Mas'ud ni qari. Nabi pernah suruh dia baca Quran. Iqra'u alayya al-Quran. Ni Ibnu Mas'ud. Quran ni dia kadang-kadang kita baca, kadang-kadang ada hari kita tak larat baca, kita suruh orang baca. Macam mana pun tak apalah, Quran ni dia seronok. Kita tak baca pun kadang-kadang kita suruh orang baca. Contohnya Nabi kata, Iqra'u alayya al-Quran. Ibnu Mas'ud baca Quran kat aku. Ibnu Mas'ud kata, Quran turun untuk engkau ya Rasulullah. Engkau baca, kami dengar. Engkau Rasul. Nabi kata, sekali-sekala teringin nak dengar baca. Maksudnya dia qari. Dia dapat satu ayat, dapat tu, dia nak pergi baca depan Kaabah. Confident. Siapa pun takkan kata apa kat aku, siapa pun takkan pukul aku, dan siapa pun tak berani nak buat apa kat aku. Sebab apa? Dia dah dapat satu ayat yang dia tahu syair ni memang super. Dapat ayat daripada Nabi, dia terus pergi depan orang ramai. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Harap diam. Tak berani buat apa. Sebab ayat apa ni? Pelik, sedap. Macam kita baca syair dengar lagu sedap. Dia punya rima-rima tu. Al-Quran dibaca di tengah-tengah orang yang dia memang suka. Orang Arab ni dia suka dengar syair. Sebab itu dia ada hari Jumaat. Dulu sebelum hari Jumaat, namanya Yaumul Arubah, bukan Yaumul Jumaah. Sebelum nama hari Jumaat, nama dia hari Yaumul Arubah. Kita ada hari Ahad. Ahad tu Ahad lah, satu lah, Wahid Ahad. Ada hari Isnin, betul? Isnin tu Isnani lah, dua. Ada hari Rabu, nama Yaumul Arbi'ah, Rabu. Arba'ah, Salasa tiga, betul? Salasa tiga. Lepas tu Arba'ah empat. Lepas tu Khamis lima. Mai hari Jumaat, kenapa dia tak sebut hari ke-6? Dulu Yaumul Arubah. Yaumul Arubah ni bermaksud hari kebanggaan. Tiap-tiap masuk hujung hari Jumaat je, orang Arab mana celah-celah kampung pun akan buat performance dekat tengah pekan Arab tu, dekat tengah pekan Mekah. Performance apa? Baca syair. Ni kami dah karang ni. Ni dia ni bawa syair baru ni. Hiburan. Zaman dulu hiburan macam tu lah. Jangan banding lah zaman sekarang. Kita macam-macam lah sekarang. Sekarang apa? Hiburan apa? Konsert ke apa lagi? Apalah, semua benda lah jadi hiburan kan. Orang menari ke apa ke. Dulu macam tu. Yaumul Arubah. Tiba-tiba mai ayat Al-Quran. Quran mai datang dalam bentuk macam ada, kita panggil cliffhanger. Ni orang buat konten dia tahulah. Kan orang nak buat konten, tonton TikTok. Ajak abang ni TikTok. Tak nak TikTok? Ada. Mengakulah tak apa. Tak berdosa TikTok kan, TikTok. Dia ada FYP kan. Saya tak pandai sangat TikTok. Adalah staff duk jaga. FYP tu for apa? FYP tu apa? For your apa? For your peace. Kan dia for your apa? For your page lebih kurang lah saya macam tu. Dia nak jadi FYP tu, dia bila orang ramai tengok, orang ramai stop, tempoh masa orang tengok lama, ada gambar video kadang-kadang masuk, orang scroll terus. Scroll terus tu maksudnya tak bagus lah. Tapi kalau dia lama orang tengok, macam mana nak bagi orang tertarik dengan video? Dia ada copywriting yang betul, bahasa yang betul. Kalau ustaz dia minta derma kan, dia kata jangan scroll lagi. Ayat-ayat macam tu lah. Quran dia ada macam tu. Sebab itu Quran dia guna istilah number, padahal orang Arab tak kenal number. Dipanggil dalam satu istilah wawu ats-tsamaniyah, wawu yang ke-8.
Kenapa waw yang ke-8? Sebab orang Arab dia kalau kira wahid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu yang nama 7 tu kira macam banyak dah. 7 petalah langit, 7 petalah bumi, 7 banyak. Bila 8 tu dia akan sebut apa? 8 dan seterusnya punya malah kira. Arab jahiliyah. Tiba-tiba Quran dia boleh sebut. Tuan-tuan cari dalam perkataan Quran ni ada nombor 1. 1, 2, 3, 4, 5 perkataan ni. 1, perkataan 2, perkataan 8, perkataan 9. Dia sebut dalam Quran. Sampai 20 ada. Ada perkataan arba'ata asyhurin wa asyra, 4 bulan. Ada perkataan alfa sanatin, 1000. Ada perkataan 70. Jadi orang Arab bila dengar nombor-nombor ni yang tak pandai kira ni, dia macam wow, buku yang hebat. Sama seperti kaedah alif lam mim kaf ha ya ain sad. Tak pernah berlaku, tak pernah terfikir kaedah untuk tarik nak bagi orang macam FYP ya. Orang dengar tu macam terdiam. Quran bawa kaedah tu. Itu zaman tu benda tu yang menjadikan keajaiban untuk mereka. Kita tahun 70-an sampai tahun 2000 kita bincang sains. Sebab ramai orang bincang sains, tak ada masalah untuk kita dapat nampak wow, kebenaran Al-Quran. Banyak benda yang disebut dalam sains, disebut dalam Quran itu menepati sains contohnya. Tapi ada juga orang kaji, macam kata Ibnu Mas'ud tadi, Quran dari sudut bahasa yang indah. Ada orang buat kajian sampai bunyi-bunyi dalam Quran. Ada. Macam saya selalu sebut dalam ceramah tentang M. Quraish Shihab. M. Quraish Shihab ni tokoh tafsir dekat Indonesia, masih hidup lagi. Bapa kepada Najwa Shihab tu kan. Tuan-tuan tengok selalu dia buat debate tu kan, banyak kan. Anak dia tu dia kontroversi sikit. Quraish Shihab ni kontroversi sikit lah. Dia ada fatwa dia yang kita pun tak berapa setuju. Tapi dia mahir, alim. Dia datangkan pandangan pakar muzik Mama Duka karang tentang macam mana Quran turun kepada Nabi. Nabi tak plan, Nabi tak rancang, Nabi duduk saja-saja, wahyu mai. Nabi tengah tidur, wahyu mai. Nabi tengah jalan, Abu Bakar kata Nabi pegang kepala. Pegang kepala, tanya kenapa pegang kepala? Wahyu turun. Maksudnya Nabi bukan duduk termenung macam kita kan, nak karang lagu kan. Kita nak karang lagu kena pergi tasik Shah Alam tu, tulis baru dapat idea kan. Tak, Nabi tengah tidur dengan Usama. Usama kata beratlah paha aku ni. Nabi yang bangun-bangun, Nabi kata tadi wahyu Allah turun. Nabi tengah jalan, wahyu turun. Specialnya, dia orang buat kajian, dia orang kaji Nabi ni betul tak betul, Nabi tipu ke Nabi kalimah Allah ni. Cek balik. Nabi ni seorang pemimpin besar, orang yang utama. Kalau Nabi bohong pun boleh, tapi banyak peristiwa orang tanya Nabi, Nabi tak bohong. Orang tanya Nabi, Raja Diqyanus, ada orang muda tidur dalam gua berapa ratus tahun, tahu tak cerita tu? Nabi tak jawab, Nabi tak tahu. Zulkarnain, tahu tak cerita tu? Nabi tak jawab, Nabi tak tahu. Turun surah Kahfi baru Nabi jawab, padahal benda tu dekat berbelas hari. Kalau kita ustaz, orang tanya soalan, kita saya tak tahu, tunggu 10 hari lagi baru jawab. Cokia ustaz tu. Macam tak? Si mufti Dr. Anwar Opir, dia pun saya tak tahu. Kita takkan mufti tak tahu, contoh. Tapi Nabi tak jawab sebab memang Nabi tak tahu. Orang tanya tentang roh. Kalau cerita tentang benda zahir tak tahu tu, Nabi tak berani bohong, takut bohong tak kena. Benda ghaib, benda roh ni, roh. Kalau Nabi mereka-reka pun, bukan orang tahu Nabi mereka-reka cerita. Nabi boleh mereka cerita tentang syurga, neraka, malaikat, kan? Okey je. Tapi bila bab roh, orang Arab tanya, ya Rasulullah, cerita tentang roh. Nabi tak jawab. Bila turun ayat, yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepada engkau tentang roh, baru Nabi nak jawab. Apa jawapan dia? Qulir ruh min amri rabbi. Roh itu urusan Allah. Tunggu punya lama, tiba-tiba Nabi jawab, roh tu aku pun tak tahu, ilmu roh ni urusan Allah. Lah, ingatkan lama tunggu jawapan, dapat jawapan, tak dapat jawapan. Tapi Nabi SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Orang buat kajian, tengok balik macam mana dia punya ayat tu begitu tepat, susunannya tepat. Saya contohnya ada banyak benda, saya duk tengok jam ini. Habis kan 1.45 kita habis. 1.45 1.50 habis dah. Cukup kot. Contoh bagi laju saya cakap. Contohlah, tak apa saya kata. Contoh saya ada banyak point. Ada banyak point.
supaya cakap tu tak ada lah terlupa ke apa ke, ada point. Dan kita pun letaklah priority, definisi, lepas tu apa dia kan. Berikut-berikutnya. Tapi Nabi dapat wahyu, Nabi tak planning. Tiba-tiba orang tanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang diharamkan untuk bernikah? Laki nak kahwin dengan siapa tak boleh? Nabi baca ayat Quran, wahyu turun, wahyu cakap apa? Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'nakum akhawatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum. Panjang ayat tu. Siapa dia? Diharamkan untuk kamu ummahatukum, emak kamu, wa banatukum, anak perempuan kamu, adik perempuan, adik beradik perempuan kamu, mak saudara perempuan kamu, mak saudara belah bapa, mak saudara belah, macam tu. Anak saudara kamu, mertua, menantu, ibu tiri, susuan. Tu dia susunan. Ulama kata susunan mengikut prioriti yang sangat hebat. Macam mana Nabi boleh sampaikan dalam keadaan Nabi bagi dalam tak plan? Susunan dia punya cantik je susunan dia. Yusikumullahu fi auladikum. Orang tengok, orang kaklik, pakar matematik. Tuan-tuan kalau bidang apa tu, faraid, orang bidang faraid, harta pusaka, dia tengok matematik dalam faraid ni, dia kata berpuluh tahun lah saya jumpa dengan orang pakar faraid ni. Dia kata berpuluh tahun tak pernah clash teori matematik faraid ni. Quran datang, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidan falahan nisf. 1/2, 1/3, 1/6, 1/8. Kalkulat matematik cantik. Cantik. Mustahil kalau Nabi ni nak buat satu statement, dia kena duduk dulu, kena bincang dulu, benda ni bukan sedang. Tapi Quran, kalau Ibn Qurasyab saya sebut tadi tu, dia kata orang tak pernah bosan baca Fatihah berpuluh tahun. Abang baca Fatihah berapa tahun dah? 30 tahun baca Fatihah. Satu hari 17 kali. Boring tak boring baca Fatihah? Tak boring lah. Jawab boring macam jahat sangat, betul tak? Tak pernah boring baca Fatihah. Padahal dia rima yang sama, bunyi yang sama, sebutan yang sama, tapi tak pernah bosan. Dan dia buat kajian macam mana Quran boleh sedap bunyi dia. Kalau qalqalah was-samaa'i wat-tariqa wa ma adraka mat-tariqa an-najmu ats-tsaqib was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Kalau qalqalah, kalau ta marbutah, idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Surah Maryam, ya kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya. Ya. Kalau surah Insan, la ra belakang. Contoh, wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabha fas sabiqati sabqa. Tuan-tuan, tu yang dia buat kajian, dia pening. Orang putih kata, aku buat kajian muzik ni, orang boleh dengar Quran berjam-jam. Dia tak sama macam cakap Arab. Arab ni boleh cakap macam mana pun, tapi Quran la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kelang kabut, dia ada hukum hakam dia. Warattilil Qur'ana tartila. You cakap Arab, kaifa haluka anta? Ada? Tak ada anta, tak payah ikhfa dah. Tapi Quran no ada tertibnya. Sebab apa? Ini salah satunya, bila kita baca, orang yang tak faham pun dia boleh menangis dengan Al-Quran. Ini mukjizat Allah SWT. Jadi kita harap kita dengan nuzul Quran ni, mukjizat-mukjizat yang banyak ni, rugilah tak baca, rugilah tak bersama dengan dia. Orang kata dalam rumah kita ni ada, orang kata ada duit, sementara ada duit belanjalah, kan? Sementara ada sihat, gunalah tenaga yang sihat. Sementara ada kereta, berjalanlah. Sementara ada orang bagi benda tu, jalan. Macam-macam. Sementara ada tu. Tuan-tuan, sementara ada Quran dan juga ada usia, bacalah. Kerana dia satu senjata yang sangat hebat. Ya Allah bagi kepada kita, kalau kita baca dan faham lagi bagus, tadabbur lebih baik. Tapi tak boleh melalui jalan tu. Jalan baca pun dia cukup besar rahmat.
dalam Quran, dalam hadis sangat banyak. Fa innahu syafi'an li ashabi. Dia tak sebut pun sampai faham. Dia sebut baca saja pun dah dapat syafaat dah. Dia tak sebut, saya cakap terang, faham lagi bagus, tadabbur lagi bagus. Tapi dalam Quran, dalam hadis sebut, you baca saja pun dah bagus dah. Dapat syafaat dekat hari kiamat. Quran dia cakap apa? Orang baca. Faham lagi bagus, tapi baca saja. Sebab itu orang Arab, orang Ajam, orang putih ke, orang Bangladesh ke, Malaysia ke, baca, tak faham, macam burung kakak tua, bacalah, tak apalah tuan-tuan, daripada duduk saja. InsyaAllah dia satu bacaan yang kita baca, tapi kita dapat pahala, apatah lagi kita tadabbur dan kita faham. Semoga Allah memberikan kepada kita keseronokan dengan Al-Quran. Dia kena jadi seronok. Dapat cerita mukjizat ni, baru kita rasa wow, yang kita baca ni bukan biasa-biasa, bukan biasa-biasa. Yang ini adalah Al-Quran, kitab yang sangat luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah merahmati kita semua. Saya minta ampun, minta maaf terlebih masa. Semoga Allah mempertemukan kita lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.